Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Munirah Taqiyuddin. Untuk video kali ini saya nak bercerita tentang sejarah tingkatan 2 tajuk 1 bahagian 3. Okey, iaitu 1.3 kerajaan alam Melayu yang masyhur. Okey, ada 7 kerajaan alam Melayu yang masyhur. Yang pertama adalah Funan, Champa, Sriwijaya, Angkor, Majapahit, Kedatua dan Gangga Negara. Sebelum tu, jangan lupa subscribe channel Cikgu Munirah Taqiyuddin. InsyaAllah saya akan lebih bersemangat untuk menyiapkan video-video sejarah tingkatan 2 terutamanya. Okey, baik, kita teruskan dari dalam aspek kemasyhuran. Okey, 7 kerajaan alam Melayu ini masyhur dari aspek apa? Okey, yang pertama adalah pemerintahan. Okey, yang kedua adalah ekonomi, agama dan kemunculan pelabuhan. Baik, kita pergi satu persatu kerajaannya. Yang pertama adalah kerajaan Funan. Okey, dia berpusat di Vyadapura. Okey, diasaskan oleh seorang Brahmin bernama Kaun bin Ya. Okey, beliau berkahwin dengan Soma, iaitu pemerintah wanita di Sungai Mekong. Okey, dan mereka membentuk kerajaan yang ada, itulah kerajaan Funan. Baik, masyhur semasa diperintah oleh Fan Shin-men. Ingatlah, Funan, Fan Shin-men. Okey, meluaskan empayar Funan ke Sungai Mekong hingga Teluk Chamrah di sebelah timur. Okey, menguasai selatan Myanmar dan segenting Kra. Okey, seterusnya membolehkan Funan menguasai jalan perdagangan utama. (1369). Mereka ni kerja bergaduh dengan David je lah. Ingat, Julian, okey, pemerintah kerajaan Champa, dan mereka sukalah bergaduh dengan kerajaan David. Tapi last okey, merosotlah apabila pemerintahnya Indra Varman meninggal dunia pada tahun 1441. Okey, dan Champa mula ditawan ataupun Champa ditawan oleh David pada tahun 1421. Maksudnya mereka ni saling berdendam lah. Okey, pantang tengok kelemahan Champa, David pun masuk jarum lah. Okey, teruskan dengan kerajaan yang seterusnya adalah kerajaan Sriwijaya. Okey, diasaskan oleh Dapunta Hyang Sri Jaya Nasa, panjang nama dia kan. Okey, pada tahun 683 Masihi di Palembang. Okey, memperkukuhkan kerajaan Sriwijaya dengan menakluk kawasan di sekitarnya seperti Bangka dan Taruma. Okey, pemerintahan Sangra
Ma Da Nan Jaya. Nampak tu? Kena baca betul-betul ni. Kena tulis betul-betul nanti. Okey. Sang Rama dan Nan Jaya pada abad ke-8. Okey, Sriwijaya telah berjaya menakluk Sumatera, selatan Myanmar, tanah Melayu dan segenting Kra. Pada masa tu, siapa yang orang kata kuat, okey, boleh menakluk kerajaan-kerajaan lain ataupun sepadan-sepadan lain, maksudnya mereka hebat lah. Okey. Jadi mereka semangat lah, mereka selalu nak berperang, nak luaskan jajahan takluk mereka. Okey, menguasai jalan laut antarabangsa iaitu Selat Melaka dan Selat Sunda. Okey, seterusnya menjadi kuasa perdagangan utama di alam Melayu. Okey, menjadi pusat pengajian agama Buddha juga. Baik, seterusnya serangan tentera Chola dari selatan India pada tahun 1025 telah menyebabkan kerajaan Sriwijaya menjadi lemah. Okey. Kita teruskan dengan kerajaan Angkor. Okey, berpusat di ni pun pelik juga nak sebut, Hari Haralaya. Diasaskan oleh Jayavarman II dari China. Chenla. Okey, telah menyatukan wilayah di lembah Sungai Mekong. Okey, seterusnya Suryavarman II meluaskan empayar Angkor di sekitar lembah Sungai Mekong sehingga selatan Myanmar, berjaya menghalang ancaman daripada Champa dan Daewoo. Okey, kerajaan Angkor ni wujud setelah terkuburnya kerajaan Funan sebenarnya. So, gaduh lagi dengan Daewoo tu. Okey, membina yang ketiga dulu, mewujudkan jalinan perdagangan antara pedagang tempatan dengan pedagang luar. Okey, diteruskan pula oleh Jayavarman ke-7 yang telah meluaskan empayar Angkor hingga sempadan 6. Nama tempat lah tu. Okey, yang keempat, membina Angkor Thom dan mendirikan 102 buah hospital. Banyak. Selepas kematian Jayavarman 7 ni, Angkor mula lemah. Okey. Serangan Siam pada tahun 1594 telah melemahkan kerajaan Angkor. Okey, seterusnya kerajaan Majapahit. Diasaskan oleh Raden Wijaya dengan bantuan tentera Mongol dalam perebutan kuasa di Jawa pada tahun 1294. Okey, berpusat di kota Trowulan. Baik, bermula dengan pelantikan Patih Gajah Mada sebagai Perdana Menteri Majapahit oleh pemerintah Tribuana Tunggadewi. Okey, mengembalikan keamanan dan keselamatan kerajaan Majapahit. Itulah Patih Gajah Mada itulah. Okey, 3, meluaskan tanah jajahannya ke timur Pulau Jawa, pesisir pantai timur Sumatera, pesisir pantai dan barat Pulau Borneo. Okey, bahagian selatan dan timur Sulawesi dan Kepulauan Maluku. Okey, Majapahit menjadi sebagai pusat perdagangan pada abad ke-14. Okey, kematian Patih Gajah Mada dan serangan kerajaan Demak pada tahun 1478 telah menyebabkan kerajaan Majapahit menjadi lemah. Seterusnya, kerajaan Kedah Tua. Tadi kerajaan Majapahit dan kerajaan Kedah Tua. Okey, bermula dengan penglibatan masyarakat di Guar Kepah yang menjalankan kegiatan perdagangan dengan pedagang dari luar di Sungai Mas. Pusat kerajaan ini adalah di Sungai Mas dan Pengkalan Bucang. Okey, seterusnya diperkukuhkan dengan catatan golongan agama dan pedagang dari China, India dan Arab Parsi. Okey, sumber China menamakan kerajaan Kedah Tua sebagai Chiah
Cha. Cina, Cha. Okey, sumber dari India dan Arab masing-masing merujuk kerajaan Kedah Tua sebagai Kataha dan Kalahba. Tu dia nama tu. Okey, seterusnya dikaitkan dengan kepesatan kegiatan perdagangan di Lembah Bujang. Okey. Seterusnya, pedagang dari timur dan barat datang untuk menjalankan kegiatan perdagangan dengan penduduk tempatan dan pedagang luar yang lain. Okey, menjadi pusat keagamaan agama Buddha, menyebabkan kerajaan Sriwijaya menguasai Kedah Tua. Okey. Itu sebab dia. Okey, serangan tentera Chola juga dari India pada tahun 1025 telah melemahkan kegiatan perdagangan di Kedah Tua. Okey, mengalami perubahan pemerintahan pada abad ke-7 apabila munculnya pengasasan Kesultanan Kedah yang memulakan kerajaan baru di Kedah. Okey. Seterusnya muncul pada abad ke-6 kerajaan Gangga Negara telah berfungsi sebagai pusat pelabuhan sejak abad ke-5. Okay, pengasas kerajaan Gangga Negara adalah Raja Ganji Sarjuna. Okey, dibuka oleh Raja Khmer dari Kemboja. Okey, peringkat awal pusat kerajaan ini adalah di Pangkalan. Okey, kerajaan ini masyhur bermula pada abad ke-9. Okey, abad ke-5, kerajaan Gangga Negara ni sering dikunjungi oleh pedagang luar kerana kekayaan hasil bumi seperti emas dan biji timah. Okey, berjaya mempertahankan kedaulatannya daripada serangan kerajaan Sriwijaya pada tahun 8